Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Izinkan kita pagi ini untuk meningkap ayat-ayat Al-Quran. Kita sampai surah Al-Fatir. Okay. Jadikan Al-Quran sebagai panduan. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Okay. Tengok. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan rasulan, utusan yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3 dan 4. Allah menambah dalam ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah pencipta, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai rasulan, utusan. Allah cipta malaikat bukan untuk membantu. Allah tak perlukan bantuan. Malaikat itu sendiri dicipta oleh Allah. Faham? Jangan cakap ni malaikat membantu Allah, tak perlu. Okey? Allah berdiri dengan sendirinya. Diciptakan malaikat untuk menjalankan tugas-tugas yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Malaikat adalah benda yang gaib. Kita tak ada informasi lain selain dari Al-Quran. Okay? Jadi kalau dalam surah Ar-Rahman sana, malaikat dicipta dari cahaya. Sekarang informasi yang lain dekat sini, malaikat mempunyai kepak 2, 3 atau 4 dan menambah kalau Allah kehendaki. Right? Tidak ada jalan lain untuk kita membayangkan wajah malaikat, sebab itu sahaja informasi. Jangan kita bayangkan malaikat itu seperti manusia, awak akan sesat. Jangan awak bayangkan kepak malaikat itu seperti kepak burung, kamu akan sesat. Sebab dalam surah Al-Ma'arij sana, ayat 21, 23 sana, satu hari perjalanan malaikat menemui Tuhannya sama dengan 80,000 tahun perjalanan manusia. Sudah tentu di luar akal manusia yang boleh mencapai. Jangan sekali-kali kamu bayangkan kepak malaikat seperti kepak. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan dakyah-dakyah Kristian yang sudah meresap malaikat seperti perempuan. Konon kalimah Allah tak boleh dibenarkan, tapi dalam TV cerita-cerita bawang putih, bawang merah dan sebagainya, malaikat digambarkan seperti wanita. Seksi pula tu, pakai coli. Sejak bila siapa yang pernah melihat wajah malaikat? Kalau kita baca dalam tafsir Kutub fi Zilal Quran, tidak ada sekali-kali, tidak ada peluang untuk kita membayangkan wajah malaikat. Jangan kita seperti orang-orang Kristian. Kalau awak tengok dekat YouTube, Bye Istanbul, saya rakamkan kat sana gambar, iaitu perempuan kanan kiri kepak dari bangunan Hagia Sophia. Begitulah orang-orang Kristian mula sesat. Faham? Jangan sekali-kali kamu bayangkan pengaruh Kristian berada di mana-mana. Okey? Faham? Right? Memang malaikat ketika menemui Nabi Allah Ibrahim dalam surah Safat saja, ingatlah tetamu Ibrahim ketika menemuinya, dia berkata salaman. Ibrahim menjawab salamun. Lalu Nabi Ibrahim menghidangkan anak sapi gemuk yang dibakar. Ketika itu malaikat menyerupa manusia. Itu malaikat menyerupa manusia. Dalam surah yang sama, malaikat menyerupa manusia ketika menemui Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut berkata, kamu adalah tetamu yang tidak kami kenal. Dan dalam surah Al-Imran sana Allah sebut ketika Jibril menemui Maryam, dan kami utus Jibril menyerupa lelaki yang sempurna.
menemui Maryam. Faham? Tetapi ketika Jibril menemui Rasulullah SAW, dia dalam bentuk fastawa, iaitu bentuk yang asal. Berarti tidak ada informasi lain. Dia menemui Rasulullah, dia hanya ada kepak. Lain daripada itu tak ada. Jangan kamu terpengaruh dengan dakyah Kristian. Coba awak tengok surah Al-Zuhruf ayat yang ke-19, surah yang ke-43. Dan apakah patut menjadikan anak-anak Allah yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan sedangkan dia tidak dapat diberi alasan yang terang dalam pertengkaran, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang perempuan? Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu kelak akan dituliskan persaksian mereka? Mereka akan diminta dipertanggungjawabkan. Pengaruh di kalangan orang-orang musyrik Mekah dulu pun percaya bahawa malaikat adalah anak Allah perempuan. Allah kahwin dengan jin, dapat malaikat yang bernama perempuan. Dan digambarkanlah, dijelmakan malaikat ini sebagai patung-patung berhala Uzza, Manata, Al-Lata. Apakah patut? Itu sebabnya apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Malaikat bukan manusia, bukan jantan betina nak beranak, nak kahwin, tidak. Dia hanya dicipta sebagai utusan daripada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan saja. Malaikat tak ada pilihan. Kalau kita baca dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bahan bakarnya adalah jin, manusia dan batu, dan dia dijaga oleh malaikat yang bengis. Dan malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat hanya melaksanakan, dia tak ada pilihan. Bukan macam manusia, bukan nak kahwin boleh pilih, tidak. Dia seperti makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah menurut apa yang dikehendaki. Matahari besok terbit daripada timur ke barat, dia tak boleh menjajah utara, selatan ke jalan-jalan, tidak. Dia tidak ajar macam manusia. Kita dibagi pilihan. Jadi yang pertama, jangan sekali-kali kita terpengaruh bahawa malaikat adalah perempuan yang berkepala. Kadang-kadang dakwah ini kalimah Allah tak boleh, tapi pengaruh-pengaruh begitu bersepah dalam masyarakat. Kalimah Allah tak boleh, tetapi dekat masjid ada ayat Yasin, ayat Asmaul Husna, ayat Yasin Mubin, tak ubah seperti holy water dekat Bible, dekat gereja. Dekat masjid sendiri berlagu macam kat gereja. Yang satu haleluya, yang satu lagi subhanallah walhamdulillah. Pengaruh, jauhkan. Sedia maklum masyarakat. Kalau boleh kamu jangan buat, orang nak buat, kita tetap boleh buat. Faham? Alright, jangan terlibat dalam dakwah Kristian dalam masyarakat. Okey? Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sudah itu. Kalau Allah nak bagi rahmat kepada manusia, maka tidak ada siapa yang boleh menahannya. Dan kalau Allah nak menahan rezeki kepada orang lain pun tak ada siapa yang menahannya. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu iri hati terhadap apa yang Allah kurniakan kepada orang lain, baik daripada harta ke, kesehatan ke, anak ke, keturunan ke, sebab hanya Allah sahaja yang membagi-bagi rahmat. Jangan sekali-kali kamu iri hati terhadap orang lain. Wallazi qaddara, Allah menentukan kadarnya dan Allah yang bagi hidayah. Yang kedua, kalau kamu dibagi kurnia dengan apa juga nikmat, jangan sombong. Sebab yang bagi Allah semuanya dari, jangan sekali-kali kamu sombong. Apa juga nikmat. Tengok, apa
Apa saja yang dianugerahkan kepada Allah berupa rahmat. Kalau rahmat Allah sampai, bencana macam mana besar pun akan menjadi nikmat. Bencana sebesar mana sekalipun boleh bertukar nikmat kalau dia dengan rahmat Allah. Faham? Ketika manusia di dalam gua, Ashabul Kahfi, dan kamu berlindunglah di dalam gua itu, mudah-mudahan Allah akan memberikan sebahagian daripada rahmatnya. Di dalam gua itu sendiri ada rahmat. Kata Nabi Allah Yusuf, penjara itu lebih baik bagiku. Dalam penjara pun ada rahmat, dalam sakit pun ada rahmat. Kesusahan, kepayahan, menanggung hampir sakratul maut akan menjadi nikmat kalau dia diberi rahmat oleh Allah. Dan kalau rahmat Allah tidak ada, harta banyak mana, kesehatan banyak mana sekalipun akan menjadi musibah bagi kamu. Faham? Yang penting rahmat Allah. Berapa ramai orang yang sengsara kerana anaknya, berapa ramai orang yang sengsara kerana isterinya, keretanya, rumahnya dan sebagainya. Yang penting mohon rahmat Allah. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Ini lagi penyakit. Allah ingatkan kita. Ingat akan nikmat Allah kepada kamu. Kita selalu mendapat nikmat macam-macam. Pagi sarapan, Allahu Akbar, nasi dagang, ayam penyet baru. Kita rasa nikmat itu, nikmat sehat, nikmat ni. Tetapi banyak kali kita lupa. Itu sebab ayat ini berbunyi, wahai manusia, ingat nikmat Allah. Allah tahu bahawa kita selalu lupa nikmat ini. 1001 nikmat Allah. Kita tak terlibat macam kancah peperangan dekat Syria, dekat Iraq dan sebagainya. Kita tidak mengalami kekurangan pekerjaan melarat dan sebagainya. Kita mengalami kelebihan makanan gemuk, obesity dan sebagainya. Makanan 1001 macam, kita lupa akan nikmat Allah. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mengapa kamu berpaling? Mengapa kamu berpaling? Dan jika mereka mendustakan kamu, sesudah kamu beri peringatan, maka sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini ayat ini sudah tentu untuk Rasul. Kalau orang musyrik Mekah itu dustakan Rasul, ataupun kita sendiri berdakwah kepada orang, didustakan kita, dituduhlah kita ni anti hadis lah, wahabika, dicerca ke, para nabi juga, rasul-rasul sebelum dulu juga didustakan. Jangan hirau, jangan sedih sangat. Ayat ini memuncuk, kalau kamu berdakwah sudah pasti ada orang yang mendustakan. Sebab dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Sampaikan dakwah sahaja. Barangkali kita cakap hari ini, orang itu tak akan beriman pada hari ini, tapi kemudian hari, barangkali dia tidak akan beriman, tetapi anak keturunannya akan beriman. Jadi sampaikan sahaja. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah benar. Sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul. Jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan dunia. Oh, nak kerja 24 jam, boleh. Jangan lupa solat. Jangan lupa solat. Sebab yang wajib satu hari, sembahyang. Puasa kalau bulan Ramadan. Itu kalau nak sembahyang tahajud ke nak puasa sunat itu nombor 2. Tapi yang wajib, jangan sekali-kali kamu tinggal. Yang haram, jauhkan. Yang sunat kalau boleh buatlah. Yang makruh, jauhkanlah.
Yang wajib buat. Okey. Jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan dunia. Sebab Allah tadi yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Okey. Alright. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Setan memang pandai menipu. Memang pandai menipu. Ni baca air, baca Yasin ni, air buka botolnya buka. Entah apa yang masuk, setan yang ngajar dia pun buka. Barakahnya masuk ke benda atau benda yang masuk dalam tu. Mulalah dia anggap ini air dah suci ni, air Yasin, taruh ke atas, jangan kat bawah. Padahal baca air Yasin, air itu 100 kali Yasin pun, air tetap ditukar jadi minyak kapak tak? Tukar minyak wangi tak? Syaitan aja yang mengajar kamu. Ini air 40 juzuk, simbah tempat niaga lah, lari. Syaitan aja yang pandai menipu, gantung wa mayatakilah niaga lah, lari. Padahal McDonald seluruh dunia tak pernah gantung pun boleh laris. Padahal orang yang paling kaya kat Malaysia pun orang Buddha. Nombor 2 kaya pun orang Hindu. Orang Islam pun tak, saya tak percaya Syekh Bukhari itu gantung ayat yang bukan-bukan. Kalau tengok sejarahnya pun dia berusaha atas rahmat berkat daripada Allah, Allah jadikan dia berjaya. Sebab tadi Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Sama ada orang tu sembahyang ataupun tidak. Okey? Jangan iri hati. Syaitan memang pandai menipu. Angan-angan kosong je. Ini kalau kasih minum anak, besok anak pandai. Pandai mana? Anak India, anak Cina ramai jadi lawyer, jadi arkitek, jadi doktor dan sebagainya. Alright? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah dia musuh, kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Semuanya dunia ni. Ayat Yasin nak kaya. Ayat wa mayatakilah niaga laris. Okey. Engkau tunggu buat klinik anggar ni aku tengah kuliah. Tengok. Tunggu buat klinik anggar. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras. Orang-orang yang beriman mengerjakan amalan soleh, bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Alright. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Sama tak? Orang syaitan yang menganggap benda ni baik aja, padahal benda tu salah. Aku dah minum air Yasin, dah beriman dah. Aku dah minum air Asmaul Husna dah beriman dah. Aku dah nyanyi dah. Aku dah baik dah. Dah baiklah aku. Apakah sama dengan orang yang memahami Al-Quran? Mudah-mudahan kamu memahami Al-Quran. Al-Quranlah yang menjadi panduan, membezakan yang benar dengan yang salah. Okay? Maka Allah sesungguhnya menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Allah turunkan Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah turunkan Al-Quran, mencipta manusia ni bukannya cipta, ada panduan. Tapi kalau kita sendiri tak nak ambil, memang kita tak nak jadi beriman, nak sesat, Allah sesatkan. Sebab memang Allah bagi pilihan untuk kita, sama ada kamu nak beriman ataupun panduan ada. Jangan cakap tak ada. Itu sebabnya ayat ni dia kata, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, menunjuki kepada siapa yang dikehendaki. Janganlah diri kamu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Okey, tengok. Janganlah kamu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Kalau kita berdakwah, Rasul pun begitu. Dalam jiwa Rasul pun sedih. Jiwa Rasul, pakcik-pakciknya tak nak masuk Islam.
Okey. Dalam awak dakwah dengan saudara begitu juga. Ada yang masih berkeras. Jangan kamu sedih. Sampaikan. Okey. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu dengan angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke satu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan. Demikianlah kebangkitan itu. Tak susah Allah nak bangkitkan kita. Barang siapa yang menaiki kemuliaan, maka Allah lah kemuliaan itu. Semuanya kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan soleh dinaikkan, diterima amalan dan ganjaran. Dan orang yang merancanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat itu akan hancur. Kalau kita berdakwah, kalau ada orang iri hati, nak dengki, nak menghalau, itu kerja Allah. Biar Allah yang uruskan mereka. Dakwah sahaja. Okey, kita sampaikan sahaja. Kalau ada rancangan jahat, dia mengganggu nak ayat Al-Quran disampaikan, biar urusan itu balik kepada Allah. Biar Allah melindungi kita, dan Allah aja yang menjaga mereka, nak dihancurkan mereka, nak diazabkan mereka. Itu kerja Allah. Okay? Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian jadi air mani, kemudian Dia menjadikan kamu pasangan laki-laki dan perempuan. Okay? Allah menciptakan kamu dari sari pati tanah dan dari air mani. Ini yang saya ingatkan tadi. Maksud ini tafsir lain, ini tafsir. Badan kita, jasad kita ni, semuanya ada dari sari pati tanah. Tahu, karbon, kalsium kat gigi ke, protein, semuanya dari unsur tanah. Kita akan balik ke tanah. Jasad kita, roh dari Allah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Kita mati, meninggalkan badan, jasad akan masuk ke tanah. Ada awak nampak bangkai malaikat? Tak ada. Ada awak nampak bangkai jin, sebab dia dari unsur lain. Tapi jasad kita dari unsur tanah. Badan, roh balik kepada Allah. Dari Allah dan balik kepada jasad kita akan balik ke bumi. Saya teringat kata-kata Ibn Sina. Apa Ibn Sina? Jasad kita daripada karbon, kalsium, bila mati akan hancur jadi tanah. Jadi tanah akan bercampur dengan tanah lain, kemudian akan diserap menjadi rumput, dimakan oleh lembu, masuk dalam daging lembu, dan mati dan sebagainya. Jisim itu berpusing-pusing. Tapi ulama-ulama jumhur dikatakan Ibn Sina ni kafir. Sebab dia kata orang mati jadi lembu. Tuh. Sebenarnya bukan orang mati jadi lembu, jasad kita je yang jasad dari tanah. Badan kita dari tanah, kuku awak potong jadi tanah, maka dia akan berpusinglah menjadi alam, struktur alam yang lain. Okey? Tidak ada manusia yang mati yang tidak meninggalkan jasad. Kalau ada ceritanya Wali Songo mati terbang, tidak meninggalkan, tolong tinggalkan cerita-cerita khurafat. Okay? Kalau tengok cerita Indonesia lama, Sayyidina Omar pun macam itu. Mati terbang dengan kuda-kudanya. Hari pertama, kedua, tiga nampak kat awang-awang. Hari 40 datang balik, 100 balik. Itu sebab jadi kenduri 1 hingga 7, 40. Nah cerita itu awak tinggalkan. Selagi dia manusia, jasadnya dari tanah, dia akan meninggalkan jenazah, dia akan masuk ke faham? Dan tidak ada seorang perempuan yang mengandung tidak boleh melahirkan melainkan dengan pengetahuannya. Sekali-kali tidak dipanjangkan umur orang yang panjang umurnya, dan tidaklah dikurangi umur orang yang pendek umurnya, melainkan sudah ditetapkan di dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tidak dipanjangkan umur orang yang panjang umur, tidak dipendekkan orang yang pendek umur. Semuanya sudah ditentu. Boleh tak kita minta doa panjang umur? Boleh. Gak tinggal. Boleh tak kita minta doa pendek umur? Pun boleh. Doa aja. Okey. Kalau dah hidup menyusahkan orang lain,
Nak ibadah pun susah, menyusahkan anak isteri. Nak beribadah pun susah. Allahumma ya Allah, ambillah nyawa. Tak salah. Okay. Kalau awak memang ada azam untuk ada satu kerja agama yang kau nak buat, Allahumma panjangkanlah umurku. Tak masalah. Sebab Allah tahu sampai bila, tapi kita tak tahu. Kita boleh mohon apa yang akan dikotak dan dikadarkan oleh Allah. Allah tahu, kita tak tahu. Jadi kita boleh bermohon. Jangan cakap ini maut, mati, pertemuan, jodoh semua di tangan Tuhan. Aku tak payah berusaha. Itu Qadariyah Jabariyah. Okey? Alright? Awak boleh mohon panjang umur, awak boleh mohon pendek umur suka hati awak. Yang awak rasa sesuai. Faham? Kalau hidup dah menyusahkan orang nak ibadah pun susah. Awak rasa mohon mati, okey. Saya teringat syuhada dalam peperangan Khandaq, iaitu Sa'ad bin Malik kalau tak salah. Sa'ad bin Malik kalau tak salah. Dia adalah orang yang baru masuk Islam. Rasulullah utus jumpa ketua Quraizah supaya Quraizah jangan belut. Ketua Quraizah dia kata siapa itu Muhammad, lalu dibelut. Lalu dia ni masuk ke peperangan Khandaq, kemudian anak panah kena, dia cedera parah. Dibawa ke Masjid Nabawi, antara doa dia, Allahumma panjangkan umur aku. Aku nak melihat kehancuran Quraizah. Atas kehendak Allah, Quraizah turun, taat, jatuh hukum, dia yang jatuhkan hukum. Hamba Allah inilah yang doa untuk panjangkan umur, nak melihat kehancuran Bani Quraizah. Dia yang menjatuhkan hukum pancung 2,300 kepala Yahudi. Jadi bagi saya, awak nak doa panjang umur, tak salah. Nak doa pendek umur pun tak salah. Panjang umur sangat tak payahlah. Pendek umur pun tak payahlah, dah serahkan pada. Tapi kalau nak mohon, tak salah. Faham? Boleh? Boleh? Kalau dunia pun dah ibadah pun tak boleh nyusahkan orang. Dah minta doa pendek umur pun boleh lah, tak jadi masalah. Tapi Allah yang menetapkan. Kata orang putih, makin tua dan mati itu pasti. Makin tua dan mati itu pasti. Tapi sehat, cantik, nak panjang umur atau pendek umur itu pilihan. Itu pilihan. Kalau nak cantik, taruhlah bedak lipstik. Kalau nak panjang umur ni, jagalah kesihatan dan sebagainya. Okey, alright. Dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain adalah masin. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masing kamu lihat kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari kurnianya dan supaya kamu bersyukur. Ini antara laut dengan sungai, yang satu pahit satu asin. Keluarlah macam-macam ikan, macam-macam haiwan laut yang boleh kamu makan. Dan juga perhiasan. Kalau awak sampai dekat Beijing kat sana, nanti awak boleh tengok orang menternak kepah. Dalam dia ada mutiara. Awak boleh tengok masa mutiara itu kecil, makin besar. Okey, diternak. Daripada laut keluarlah perhiasan. Benar kalau Allah. Dan kamu lihat padanya, dan masing-masing kamu lihat kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari kurnianya. Laut, pengangkutan kapal memang sejak dahulu sampai hari kiamat akan menjadi pengangkutan yang menghasilkan banyak rezeki. Okey? Dan juga supaya kamu bersyukur. Okey? Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Okay? Allah memasukkan siang malam kepada siang. Kalau awak tengok dalam tafsir, dia bukannya masuk gitu. Dia menyelusup secara perlahan-lahan. Macam itulah alih bahasa lah. Jadi kita tak perasan cara perlahan terang, gelap. Tidaklah terang-terang tengah hari terus gelap begitu. Tidak.
Okay? So itu kalau dalam bahasa mendalami dalam harfiah Arab. Okay? Dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Matahari tak boleh menjajah ikut suka hati timur, barat, utara, selatan, tak boleh. Jalan itu sudah ditentukan oleh Allah tetap sehingga hari kiamat. Manzilah yang ditetapkan itu sebabnya orang manusia boleh mula mengkaji pada sekian hari bulan matahari akan tegak dekat Kaabah, atas Kaabah 2 kali dalam setahun. Orang boleh menganggap, boleh kira sekian tahun, sekian hari bulan akan ada gerhana bulan, akan ada gerhana matahari dan sebagainya, kerana matahari dan bulan bergerak mengikut manzilah yang ditentukan oleh Allah. Faham? Matahari bulan tak ada pilihan lain. Dia bukan macam manusia, okey? Yang buat demikian itu adalah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kamu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kamu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu. Di hari kiamat sembahan-sembahan akan mengingkari semua. Bila berhala minta disembah? Sejak bila berhala minta disembah? Sembahlah aku. Ada tak? Sejak bila air yang awak minum tangkal bawa sini awak mula jadikan keramat? Sejak bila? Okey. Sejak bila air Asmaul Husna ni dulu kat Johor ada satu, sekarang dah banyak masjid dah. Air Yasin dah lama. Dengan cerita air Yasin ni sejak perang Cina dulu dah ada. Bulan Safar dah hilang. Okey. Uja laut dah hilang, banyak benda perapat baru. Wa Mayyatakilah ni adalah 15-20 tahun yang lepas. Sebelum tu tak ada pun. Sejak bila ayat Wa Mayyatakilah itu yang orang sembah jadi pelaris itu minta digantung kat situ, minta dijadikan tangkal. Demi Allah, benda sembahan itu akan mengingkari kemusyrikan mereka. Okay? Tidak ada yang dapat memberi keterangan kepada kamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mulia. Wahai manusia, kamulah yang menghendaki kepada Allah. Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan suatu. Jika Dia menghendaki, nescaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali adalah tidak sulit bagi Allah. Lihat ayat yang ke-18. Betul-betul ini penyakit dalam masyarakat. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ulang balik. Ini peraturan dari Allah. Orang yang berdosa tidak akan pikul dosa orang lain. Awak jangan takut dosa orang lain, awak takut dosa kita sendiri. Jika seorang itu berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tidak akan dipikulkan untuknya walaupun sedikit pun. Okay? Yang meskipun yang dipanggil itu adalah kerabatnya. Dosa tak boleh dipikul oleh orang lain. Ganjaran kamu adalah ganjaran kamu. Ganjaran orang lain adalah untuk orang lain. Awak jangan nak buat fatwa ikut aja. Ni baca Fatihah, sedekah kepada Rasulullah SAW. Sejak bila Allah suruh kamu sedekah Fatihah pada Rasul? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berdoalah, berselawatlah, doa kepada Allah untuk Rasul kamu supaya dia selamat dengan selamanya. Allah perintahkan kita berdoa untuk keselamatan Rasul. Bukan suruh buat sedekah Fatihah. Sejak bila ada macam itu? Fatihah berdoa. Fatihah ayat Quran. Kalau doa ya Allah ya Tuhanku, memang dalam kandungan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa benda pula aku nak sedekahkan kepada Nabi? Faham? Jangan pula ni nak tidur dan yang mengajar yang bukan-bukan. Ni sedekah Fatihah kepada atuk nenek aku dah mati. Dah mulalah. Sedekah Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mula itu sufism memang. Jangan, kamu jangan ikut.
Jangan pula ni nak sedekahkan dosa pula kepada Fir'aun. Ni aku dating buat maksiat ni, aku sedekah dosa dia pada Fir'aun pula. Pahala boleh sedekah, dosa tak boleh pula. Ni aku buat maksiat lah ni, aku sedekahkan dosa aku kat bos aku garang sangat. Tak payah. Okay? So peraturan dari Allah adalah standard. Dosa pikul masing-masing, ganjaran pikul masing-masing. Faham setakat ni? Jangan buat yang tidak disuruh oleh Allah. Cuba awak tengok surah Yasin ayat yang ke-12. Tengok surah As-Fatir ayat 35, 36, surah selepasnya. Ni surah Yasin. Wah, orang Malaysia hafal semua. Surah Al-Fatir semua tak pernah tengok pun, atau sebagian dia yang tengok. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Okay? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan, kami memperlihatkan apa yang telah mereka kerjakan dan natijah dari apa yang mereka perbuat, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk. Allah menghidupkan yang mati. Allah akan perlihatkan apa yang kita buat dan natijah apa yang kita buat. Baik-baik. Kita buat dosa ke, pahala kita akan tanggung, dan natijah. Kalau kamu mengajar benda yang baik, kita akan dapat ganjaran kerana kita mengajar benda baik orang lain. Faham? Kalau kita mengajar yang salah, sebaliknya. Kerana itu kerja kita, kita menanggung kerja kita, tetapi kita akan menanggung sebab kita mengajar benda yang baik ataupun yang salah. Tetapi tengok, dan kami akan perlihatkan natijah. Ini bahaya sikit. Baik-baik. Berarti walaupun kita tak mengajar orang, kalau kita buat sahaja, akhlak kita menjadi ikutan orang, berarti kita pun bertanggungjawab. Akhlak kita baik, orang ikut kerana akhlak kita baik. Kalau kita buat jahat, kau buat mengajar, walaupun awak tak mengajar, orang akan ikut, kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab Allah sebut, Allah akan zahirkan apa yang kamu buat dan natijah apa yang kamu lakukan. Faham? Alright? Kata peribahasa Arab, nama adalah nyawa kedua sesudah mati. Nama adalah nyawa yang kedua sesudah mati. Tinggalkan nama yang baik. Harimau mati, tinggalkan belang. Manusia mati, tinggalkan belang juga. Tinggalkan nama yang baik. Belang jangan tinggal. Okay? Faham? Alright? Jadi kita akan bertanggungjawab apa yang kita lakukan. Faham? Okay? Cuba awak tengok, kalau orang tu buat salah, cuba tengok surah An-Nahl ayat 25. Lebah, surah yang ke-16 ayat yang ke-24. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang diturunkan oleh Tuhanmu? Tanya mana, apalah Quran ni? Dia akan jawab apa? Itu adalah dongeng-dongeng je. Kita ikut mazhab je. Mazhab Syafi'i cukup. Kita tarekat Naqsyabandi. Ini Quran ni untuk orang-orang Arab je. Kita tak payah. Apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Tengok ucapan mereka itu. Kalau dia mengatakan Al-Quran cuma dongeng saja, menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa orang-orang yang disesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun
Ini kalau orang mengajar benda yang salah, padahal orang yang disesatkan itu tak tahu, maka dia menanggung dosa menyesatkan dan orang yang disesatkan itu, kerana perbuatan kamu juga, kamu mengajar benda yang salah. Orang itu beramal dengan ajaran salah yang kamu ajar. Yang salah itu memang salah lah, dia menimbulkan, tapi kalau kita mengajar yang salah, kita pun akan menerima ganjaran, betul ataupun okey. Faham setakat ni? Ingatlah amat buruk apa yang mereka kerjakan. Kita balik surah Al-Fatir ayat 18. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika orang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, tidaklah dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu adalah kaum kerabat. Baru ni awak dengar orang yang paling rugi. Pernah dengar tak? Ada hadis. Orang yang paling rugi adalah orang yang amalan banyak tapi menyakiti saudaranya. Dia sembahyang banyak tapi dia menyakiti saudaranya. Besok dekat hari akhirat, pahalanya dikasihkan orang yang disakiti kerana awak menyakiti orang. Kalau pahalanya habis, dosa orang disakiti itu kasih ke awak, jadilah rugi. Awak biasa dengar dia. Orang yang paling rugi, Rasul kata, orang yang banyak amal tetapi dia menyakiti saudara. Itu dari hadis. Coba kamu lihat dari Al-Quran. Lihat surah Al-Kahfi ayat 103. Siapa dia orang yang paling rugi? Kan, bukan orang menyakiti saudaranya. Menyakiti saudaranya itu memang bapa, menyakiti saudaranya memang salah. Tetapi yang benar, orang yang paling rugi adalah apa yang Allah rakamkan dari Al-Quran. Lihat ayat 103 surah Al-Kahfi. Kul, katakanlah. Hari ini saya katakan, Allah perintahkan katakan. Apakah akan kami beritahu kepada kamu orang yang paling rugi amalannya? Yaitu orang yang sia-sia amalan dekat dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka dah buat sebaik-baiknya. Dia sia-sia amalan padahal dia dah menyangka baik dah. Aku dah sedekah Fatihah tiap-tiap malam kepada Rasul, aku boleh dapat syafaat. Dia dah menyangka baik dah, aku dah hanana. Sedangkan dia menyangka bahawa mereka dah buat sebaik-baiknya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang kufur akan ayat-ayat Allah dan kufur terhadap perjumpaannya. Orang yang paling rugi pada pandangan Allah adalah orang yang beramal banyak tapi Allah tak nilai sebab dia tidak beriman dengan Al-Quran dan juga hari perjumpaan. Kalau tak ada siapa yang terangkan kamu tak baca terjemahan, macam mana kamu nak faham? Okey? Kamu akan jadi orang yang paling rugi pada pandangan Allah. Orang yang kufur kepada ayat Tuhan mereka, kufur terhadap perjumpaan, maka hapus amalan mereka dan kami tidak menilai sedikit pun pada hari. Faham? Orang kafir dengan ayat Al-Quran. Kalau kamu tak percaya, penat ini. Kalau orang itu tak beramal, masuk neraka, memang patut pun. Tetapi ini orang beramal banyak tapi masuk neraka. Inilah orang yang paling rugi pada pandangan Allah. Dan kami tidak mengadakan satu penilaian pun amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka, neraka Jahannam. Kalau kamu tak beriman dengan Al-Quran, kalau kamu tak faham Al-Quran macam mana beriman, kalau kamu tak baca terjemahan macam mana kamu nak faham? Okey? Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat
ayat-ayatku dan rasulku sebagai olok-olok. Ayat Al-Quran buat olok-olok.